Yang pertamanya berkenaan dengan peruntukan 3 bilion ini. 3 bilion ini saya akui tidak dapat dalam anggaran perbelanjaan dalam butiran ini sebab ia akan dibentangkan di dalam tabung amanah COVID-19 seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, ya. Jadi 3 bilion ini akan datang daripada tabung khas untuk COVID-19. Berkenaan dengan isu yang dibangkitkan oleh Kuala Selangor dan juga Bandar Kuching, ini berkenaan dengan pengumuman yang dibuat oleh syarikat-syarikat swasta. Ya, saya ingin jelaskan di sini dan Menteri Kesihatan pun ada di kiri saya bahawa pengumuman ini adalah pengumuman berkenaan dengan kerjasama swasta. Ia tidak ada kena-mengena dengan perolehan kerajaan. Mana-mana syarikat boleh berunding dengan syarikat-syarikat antarabangsa untuk menjadi ejen mereka, untuk menjadi distributor mereka dan sebagainya. Dan kita tidak boleh kawal sama ada mereka nak buat commercial arrangement dengan syarikat ataupun pengeluar-pengeluar vaksin di luar. Tetapi kalau sekiranya mereka tidak dapat kelulusan daripada contohnya Clinical Research Malaysia, mereka tak boleh buat clinical trials di sini. Kalau sekiranya mereka tidak dapat kelulusan daripada NPRA di bawah KKM, mereka tidak boleh bawa vaksin masuk ke Malaysia. Jadi bagi pihak kerajaan, MOSTI dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, kita tidak boleh menghalang syarikat-syarikat ini yang sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan perubatan, dengan logistik dan sebagainya. Mereka mungkin cuba pivot kepada industri lain. Mereka buat private commercial deals dengan syarikat-syarikat di peringkat antarabangsa. Tetapi saya ingin memaklumkan kepada pasaran pelabur di Malaysia bahawa pengumuman tersebut tidak bermaksud bahawa mereka dapat perolehan daripada kerajaan. Perolehan daripada kerajaan setakat ini hanya dengan COVAX 10% daripada populasi dan Pfizer 20% daripada populasi yang dibuat terus dengan Pfizer tanpa diguna pakai sesiapa middleman ataupun third party. Kuala Selangor. Terima kasih Menteri. Ya, saya ucapkan tahniah atas komitmen untuk memastikan kepentingan negara dan rakyat atas isu Seltera tadi dilangsungkan sehingga secara tuntas dapat kita selesaikan dengan baik. Adapun poin yang dibangkitkan oleh Menteri tadi saya sangat memahami, ia merupakan satu transaksi yang merupakan pihak swasta dan itu adalah di luar kepentingan ataupun MOH. Namun apakah Menteri bersedia untuk memastikan demi kepentingan dan kemaslahatan rakyat supaya harga itu apakah boleh kiranya it is capped at, there shouldn't be any exorbitant dengan izin harga yang melampau, kerana disitulah berlakunya apa yang dikatakan sebagai mengambil profiteering yang melampau. Menteri, itu satu perkara yang saya ingin tekankan, minta Menteri jelaskan. Dan juga Pfizer tadi adalah G2G, itu yang juga bagaimana boleh begitu, apakah itu satu keputusan kabinet? Terima kasih. Terima kasih Kuala Selangor. Tambah sikit. Saya cuba nak tanya, saya faham memang ini bukan itu satu private negotiations, tapi adakah pihak kementerian bercadang untuk bagaimana untuk memantau kualiti of the whole distribution chain walaupun syarikat MyEG yang tanpa track record? Adakah kementerian ada mekanisme untuk memantau, untuk memastikan kualiti yang sampai kepada end user tersebut dijaga? Sekian, terima kasih. Terima kasih Bandar Kuching, sila. Berkenaan dengan Menteri nak tambah berapa minit lagi? 3, 4 minit? 5 minit kalau 5 minit, baik. 5 minit lagi. Berkenaan dengan harga Kuala Selangor, setakat ini mengikut rundingan kita runding terus dengan syarikat. Jadi G2B, I suppose, government to business. Dan harga itu harga ex factory. Dia harga yang diberi oleh syarikat tersebut dan tidak ada harga-harga tambahan. Kalau sekiranya perlu dari segi logistik, transport dan sebagainya, macam contoh Pfizer saya dah sebut bahawa harga itu harga meliputi hantaran, tidak meliputi harga simpanan, storage, itu lain. Tetapi mungkin selepas ini akan ada rundingan dan kita akan dapat harga, tapi harga itu tak termasuk
logistik, tak termasuk Maaf transport. Menteri, 2 bilion itu tak termasuk logistik dan storage ya? Sorry? 2 bilion tidak termasuk logistik dan 3 storage. bilion, you mean? Tak ada. Yang disebutkan tu 2 bilion sampai 1. Satu itu adalah the storage. No. 3 bilion itu adalah jumlah keseluruhan. Betul. Ya, dan kita cuba dalam jumlah keseluruhan itu untuk mengambil kira semua. Ya, perolehan termasuklah storage, termasuklah pengangkutan. Setakat ini kita masih lagi dalam sasaran tersebut. Hanya untuk Pfizer. No. Not Pfizer, semua. Persoalan saya adalah Menteri, Pfizer saja saya mendapati bahawa komitmennya adalah 2 bilion kepada vaksin dan 1 bilion kepada logistik dan storage. Apakah itu benar? Dan itu adalah mengikut laporan ya. Ini kenyataan yang tular hari ini yang kononnya dibuat atas nama Yang Berhormat Gua Musang. Ya, dia kata perolehan harga Pfizer sampai 2 bilion US, simpanan semua sampai 1 bilion US. I can categorically state dalam Parlimen Dewan Rakyat bahawa itu tidak berasas dan tidak betul sama sekali. Ya, saya tidak boleh cakap harga sebenar perolehan dengan Pfizer sebab dia NDA. Ini perkara biasa yang Berhormat Kuala Selangor pun tahu. When you enter into non-disclosure agreement. Tetapi perjanjian kita dengan Pfizer dan juga dengan COVAX masih lagi way within our reach of 3 billion for 70% of the population. Ya, itu yang saya dapat maklumkan. Berkenaan dengan apa yang dibangkitkan oleh Bandar Kuching tadi, berkenaan dengan storage, dengan quality dan sebagainya. Semua yang nak daftar vaksin mereka di Malaysia mesti melalui NPRA. Semua syarikat yang nak buat sebahagian daripada pembuatan vaksin pun mesti dapat persetujuan daripada NPRA. Mereka mesti dapat kelulusan daripada good management practice dan sebagainya. Sebab ada pengeluar vaksin, contohnya daripada negara China yang minat untuk datang ke sini bukan hanya untuk jual, tetapi untuk membuat proses pembotolan, apa yang disebut sebagai fill and finish. Itu pun memerlukan kelulusan regulatory sebelum dapat dilaksanakan. Isu saya bukan pengeluaran atau manufacturer. Saya tahu ada kriteria yang diperlukan, tetapi distribution. Kalau dibagikan kepada syarikat MyAG yang tak ada track record, adakah mereka dapat keep that quality yang diperlukan? Sebab itu distribution juga adalah perkara yang dapat perhatian regulatory. Ya. Kita tidak akan memberi kepada mana-mana syarikat yang tidak ada distribution capacity yang boleh menjaga stability vaksin tersebut. Ya, tapi kita tak tahu, mungkin mereka akan buat pelaburan. Saya tak pasti. Mereka buat commercial agreement dan terpulang kepada syarikat-syarikat tersebut, mungkin mereka akan buat pelaburan. Mungkin mereka akan dapat buat JV atau kerjasama dengan syarikat yang biasa membuat transportation kepada vaksin. Ya. Saya sebut di sini bahawa saya tahu syarikat-syarikat yang tidak ada kaitan pun sedang cuba mengambil bahagian dalam vaksin. Ya. Saya dengan Menteri Kesihatan, kita berdiri teguh dengan regulatory approval pertama. Yang kedua, tapi kalau ada usaha daripada syarikat tersebut untuk mendapatkan kepakaran, itu terpulang kepada mereka. But we must make sure that quality and safety is assured. That I guarantee I give you.